Okay, so tadi kita buat 192.168 again, ni untuk kita nak kita nak access dia, kita kena configure dia punya virtual LAN dekat sini. So kita taruh je lah dekat sini dia punya IP dia 192.168.2.0/24. Sekarang ni saya letak je dulu 0. Nanti lepas ni saya explain macam mana kita decide on IP address. Ni LAN punya IP address lah. Ni LAN maksud dia apa? Yang ini network address. Okay, LAN network address LAN network address. Di LAN network address untuk LAN 2 kita letak 192.168.2 and .0. .0 tu ialah dia punya pangkal range untuk LAN 2. Okay, dia punya pangkal tu the beginning of dia punya IP range untuk LAN 2 tu always network address. Semua-semualah always network address. Saya nanti lepas ni saya tunjukkan macam mana nak cari network address, and then macam mana nak calculate cari broadcast address. Okay, kita review nanti. So sekarang LAN 2 ialah 2.0 192.168.2. Kemudian untuk dia punya telnet dia dekat sini, kita untuk switch ni kita letak sebagai dia untuk telnet dia switch punya. So kita letak switch punya telnet ni, kita boleh letak mana saya punya cursor, switch ni switch 1 lah. Okay, kita boleh pilih antara 1 yang belakang ya 2.0 tu. Jadi kita boleh start 2.1 sampai maksimum dia sebelum broadcast. Broadcast tu yang last kali. Yang last kali 255. Macam mana boleh dapat 255 last kali? Okay, ni nanti saya tunjukkan macam mana nanti kita dapatkan dia punya network address pangkal dia dan broadcast address last dia punya tu address. Broadcast untuk dia hantar ke semua host dekat dalam network dia, tu nama broadcast. Itu tujuan broadcast. So .2 kita boleh pilih maybe 100 watt 100/24. Right, /24. 24 ni apa? 24 ni adalah net mask dia. Okay, 24 ni net mask dia. Net mask dia apa tu? Net mask dia kalau you buka sini network ni kan, net mask dia tu ialah dekat yang lama punya control punya senang sikit nak tunjuk kat awak network network, lepas tu network and sharing, pergi dekat adapter setting, dan wifi. Contoh saya punya wifi status. Okay, so and then detail. Kalau you tengok dekat sini, dia punya net mask tu ni dia IPv4 subnet mask 255.255.255.0. Okay. Nah, macam mana boleh dapat 24/24 tu? /24 tu dikira daripada bilangan bit. So kalau IPv4 dia ada 4 bahagian. Setiap bahagian tu adalah 8 bit. Okay, 4 bahagian diselangi oleh dot dekat sini kan. So 192.168.0.224. Ni saya punya IPv4 address komputer saya 224. Okay. So and then dia punya net mask ialah 255.255.255.0. So basically dekat sini menunjukkan yang saya punya IP address ni adalah apa dia? Kelas C punya. Sebab apa kelas C? Kalau kita tengok dekat sini, kelas C. Kalau kita tengok dekat sini, kelas C. Subnet mask tu ialah 255.255.255.0. Berapa bilangan dia? Sini 8 bit, sini 8 bit, sini 8 bit. Okey. Jadi berapa? Semua 8 kali 3 24. So kita sebut sebagai /24. Okey. /24. Kemudian yang untuk B punya, dia ada 2 sahaja, dua bahagian sahaja. C ada 3 bahagian, B ada 2 bahagian dan A ada 1 bahagian. Which is of course 8 sahajalah. 8 sini 8 campur 8 12. 8 campur 8 campur 8 24.
Okey, bukan 12 8 campur 8 16 lah. Okey, so kelas B /16, kelas A /8, kelas C /24 So dekat sini so basically ni bukan 2 kuasa 24 ni. 24 ni ialah bilangan host. Nampak tak yang 0, 0, 0 tu ialah ada berapa bilangan dia? 8 bit, 8 bit, 8 bit. Yang 0 tu adalah host punya portion. Yang 255 ni adalah network punya portion. Okey, bahagian network. Maksud dia apa? Kalau ada dua host, dua PC, dia nak dalam satu network yang sama, dia mesti nak kena sama. Yang nombor 1 ni kalau dia kelas A. Kalau kelas B, dia mesti kena sama. Dua bahagian yang pertama ni, dia mesti nak kena sama. Okey. Contoh kalau B punya 128.0, so ataupun .10 lah, 128.10. So untuk PC 1 dia mesti 128.10. PC 2 pun sama juga 128.10. Dia mesti sama dua bahagian pertama. Dua bahagian yang kedua ni, yang terakhir ni adalah host punya. Host tu maksud dia apa? Yang ini adalah untuk PC. Okey, so untuk PC. So bilangan yang IP yang kita boleh bagi dekat PC yang pertama tu ialah 128.10.0.1. Last kali .255.254 last kali dekat sini. Sebelum broadcast. Broadcast tu apa? Broadcast yang last 255 tu, yang terakhir dekat sini. Tu broadcast. Okay, so kita first dia 0.0.1. Kalau untuk C punya, 3 mesti sama. 3 yang pertama. Contohnya 192.168.2 kita punya kan, 192.168.2. 3 yang pertama mesti sama untuk kedua-dua PC supaya dia berada dalam network yang sama. So then kita boleh tahu yang network untuk dua PC tu ialah 192.168.2, and then dia punya pangkal untuk IP range dia adalah dia punya network address. So then dia start dengan kosong lah. Okay, so 192.168.2.0 itu adalah dia punya network address. Okay, yang ini 192.168.2.0 itu network address. Last kali apa dia? Yang last kali saya okay. So again, tunjukkan awak apa dia broadcast address, apa dia network address network address, broadcast address. So broadcast address ni yang last kali dalam IP range. Okay, yang ini last dalam IP range dia. Last dalam IP range. Apa maksud IP range tu? IP range tu maksud dia dia punya IP yang berada dekat dalam network tu. Okay, IP yang berada dalam network tu. Contohnya kalau kita nak cari ni network address ni, dia punya pangkal dia punya dia punya beginning of yang tu N kan, last IP N. Okay, beginning of dia punya tu IP range. Yang ini yang last or end of IP range. Okay, dia punya last dia yang atas ni beginning of the IP range, yang ini starting. So ni beginning, starting, yang ni last. So kalau katalah kita ada satu host PC, kita bagi dia address 192.168.2.100. Okay, ini range dia. Ni dia punya IP dia. And then yang ini dia punya subnet dia adalah /24. Okay, untuk you nak tahu kelas, you kena check subnet dia, bukan IP dia. Untuk nak tahu dia jenis kelas mana, awak kena check dia punya subnet dia. Ini adalah subnet dia. 24 tu adalah subnet dia. Ini adalah subnet. Yang ini dia punya IP dia.
Okay, IP untuk PC tu. Contohnya lah PC 1, PCA. Okay, dia punya IP dia adalah ni. So ni dia punya IP. So ini dia punya subnet dia. Nak tahu dia dekat dalam kelas apa, you kena tengok subnet. Kelas, kalau /24 maksud dia dekat dalam subnet, dalam kelas C. Kenapa? Dia ada 3 bahagian. Yang pertama itu adalah dia punya network portion. So yang ini menunjukkan subnet ni menunjukkan network portion dia, network portion. Okay. Dalam IP dia ada 2 bahagian. Satu bahagian yang disebut sebagai network portion of the IP. Satu lagi bahagian on the right side tu, dekat sebelah kanan, itu dipanggil host portion. Host portion tu maksud dia dia punya dia punya spesifik IP untuk dia, unik. Dia tak boleh ada 2. Contohnya 100 dekat sini. Yang ini kalau you bahagikan kepada 2, satu network, satu host. 24 tu ialah start daripada sini 8 bit, ada 8 bit and 8 bit dekat sini. Maknanya 8 kali 24 kan. So 192.168.2 ni adalah network punya address. So ni adalah network address, network portion address. Okay. So address tu adalah 192.168.2. Dan kita tak tahu yang dekat sini untuk actual punya IP address. Tapi network portion dia ada 3 ni. Okay. So yang ini make up of 24 punya bilangan bit. Okay, 8. Okay, 24. Dan yang last kali tu adalah dia punya yang ini host punya portion. Okay, yang ini host. Okay. So yang tu adalah host. Okay, ni adalah host. Right? So tu host. Maknanya dia tak, ini kena unik. Tak boleh ada lebih daripada 2, lebih daripada 1. Maknanya only one unique dalam dia punya local area network. Okay. So sekarang kita nak tahu macam mana kita nak calculate dia punya, nak tahu dia punya network dia, range dia. Okay. So untuk kita nak dapatkan dia punya network dia, network address dia, kita kena tahu dia punya network range dia, network range. Okay. Network range. Network range ni. Apa dia network range ni? Apa dia network range? So basically kalau kita ada satu PC yang kita letak IP, okay, contohnya dekat sini kita punya PC ni kita letak sini kita boleh letak sini 100. Of course dia kena within dia punya range dia kan. Within dia punya range tu ialah tengok pada host dia. Awak tengok dia punya host. Host dia ialah 100. Yang ini yang dekat oktet yang keempat ni. Okey, oktet pertama, oktet tu 8 bit Oktet kedua, ketiga, yang keempat, oktet yang keempat. Okey, dan dia punya network subnet dia adalah 24. Subnet dia adalah 24 bit. Okey, 24 bit kan. So 3 bahagian yang pertama tu 24. Okey, ni 24 bit semua sekali. So remaining 8 bit yang last punya, last octet adalah untuk host. Okey, maknanya kita tahu yang ini adalah 8 bit. 8 bit digunakan untuk host punya. Jadi untuk 8 bit punya host dekat sini yang ni yang last ni kan. So dia punya range dia, okey, always start dengan minimum dia ialah start dengan 0. 8 bit yang ni yang octet keempat octet keempat. Yang last octet tu kan. Fourth octet punya tu. Yang ni ni fourth octet ni. Ni by right dekat dalam apa? Dalam binary. So dalam binary dia apa nama? Ni untuk yang PCA ni ialah nombor 100. Dalam decimal. 100 dalam decimal. Kalau dalam binary, okey. Kalau dalam decimal 100, okey, dalam binary ialah 0110
0100. Okey. Just copy je kat sini 01 ni kan. Ni yang 100 punya, ni yang 100. Okey, yang PC yang ni PCA ni. PCA punya. Okey, PCA punya. Tapi range dia ialah untuk range. Okey, range dia ialah dia start daripada semua kosong, yang 4 octet ni semua kosong. Okey, so basically dia start sinilah. Range dia ialah semua kosong, dan last kali ialah semua 1. Okey, itu dia punya range dia. Maksimum ni yang ni, last ni, maksimum semua 1. So basically yang PCA ni in between of this 0 to semua tu. Ini semua 1. Kalau semua 1 dalam decimal berapa? Semua 1. Ni binary ni kan. Kalau semua 1, okey, berapa dalam decimal? 255 So basically yang ini adalah dalam decimal 255. Okay. Yang ini dalam decimal berapa? 0 lah kan. 0 in decimal. Okay. So from 0 to 255 range dia. So and then you punya PCA ni ialah dekat tengah-tengah dekat sini yang 100. Okay. Dalam decimal. Ni 100 dalam decimal ataupun ni dia dalam binary. Okay. Ini yang you punya PCA. So basically kita punya range untuk IP address ni, untuk host ni punya IP address, host ni mana PC, host ni punya range ialah 0 sampai 255. Dekat mana tu? Dekat sini. Ada siapa nak masuk? Okay, so nampak kan? Alright. So saya tanya awak, ni sekarang ni you ada satu PC, nama dia PCA. Dia punya IP dia adalah 192.168.2.100. Apa dia punya PC range dia? Of course 0 sampai 255. Ni yang 4 octet lah. So dekat sini yang 4 octet ni. So basically 192.168.2.0 lah Ini dalam binary .0. Yang ini pun sama juga. So 3 yang pertama tu mesti sama. Sebab apa? /24. 3 yang pertama mesti sama. Okay. So ini pun sama juga 192.168.2.255. Okay. So yang last ni adalah kita sebut sebagai broadcast. Okay. So network range tu adalah ni. Okay. Network range adalah ni. So dalam decimal inilah. Okay. 0.0. Ni kalau dalam decimal. So range dia adalah ni dalam decimal Okay. So awak tengok dekat sini je awak tahu. Okay. Dia punya ni dalam /24. Ni kelas C punya ni. /24 kelas C. Mana dapat /24 kelas C? Awak tengok kat sini /24. Dekat sini dia ada 8 campur 8 campur 8. Ada 8 kali 3 24 tu kan. Itu adalah dia punya dia punya subnet mask. Sama ni. Okey. Nampak kat sini pun sama juga. Okey, dia tunjukkan dekat sini kan. So class A range. Yang ini apa? H ni host and network. Okey. So macam mana nak tahu berapa subnet dia? Ni bilangan host dia lah dekat sini 16,777,214 host. Macam mana dapat ni? Yang ini ni. Berapa bilangan semua? 24 bit. So 2 kuasa 24 bit. Okey. Dan tolak 2 ni sebab apa? Yang pertama tu network tak boleh digunakan untuk host. Yang last kali broadcast tak boleh digunakan untuk host. Tolak 2. Okey. Jadi bilangan dia 16,777,214. Okey. Boleh. So
Right, so dekat sini. Dan so yang ini, how many network ni dekat sini, daripada 1 sampai 127 itu dia punya network dia, bilangan network dia, ataupun 2 kuasa 7 lah. Dekat belakang dekat sini berapa? Ya, ni daripada 1 sampai 127. Kosong tak boleh guna. Okay, by right 127 tak boleh guna kot. Tak boleh guna sebab dia tu, dia dah out of dia punya tu. Tapi boleh jugalah. Ni anyway, ni 2 kuasa 7 bilangan tu. Okay, so ni pun sama. Ingat ni 21 number of host, 2 kuasa 21, bukan 2 kuasa 21, ni salah ni. Ni yang ni network bilangan network ni di sini. So 254 tu host dekat sini. Yang last kali dekat sini 2 kuasa 8 tolak 2. Ni berapa bit dekat sini? 8 bit Jadi 2 kuasa 8 tolak 2. 2 tu apa? Satu untuk network address, satu lagi untuk broadcast. Jadi siapa nak masuk? So okay, itu awak dah faham kan? So then kita, sekarang ni kita dah tahu dia punya range dia. Dia punya range dia. So bila dah dapat range, you boleh pilih mana-mana between selepas kosong, which is 1, dan sebelum 255. Dia punya tu, yang ni dipanggil host range. Yang tu network range yang ni host range. Host range tu ialah satu selepas kosong, which is 192.168.2.1, dan last kali satu sebelum broadcast. Okay, 192.168.2.254. Okay, faham So nah, ini dia punya. So kita dah dapat dah network address dia apa? Network address tu yang first kali, dan broadcast address tu yang last kali. So kita dah dapat dah kat sini. So ni yang network address. Okay, sini network address dia. Ni yang ini broadcast address. Okay, faham Dah faham. Okay, right. So katalah kita nak buat satu lagi PCB. Nah, kita dah letak apa IP dia. Awak cari je IP within that range, daripada 1 hingga 254. Kecuali yang dah ada. Yang ni dah ada dah 100, tak boleh ambil lagi. So then kita boleh ambil lah. Okay, any number between 1 to 99 or 1 to 99 kan. .2. So from 1 to 99 or 101 to 254. Any number. Okay, so ini so mana kita boleh pilih. So sekarang ni awak dah tahu macam mana nak calculate kan, nak identify apa dia punya network address dan broadcast address untuk any host. Okay, contohnya dekat sini 100 awak dah dapat dah kan. The beginning and the ending itu adalah network range dia, and then so network range. So then beginning dia lah network address, last dia broadcast address. So kalau saya tanya awak, okay, now kalau kita create new IP address, kita ambil 192.168.25/24. What is dia punya network address? Apa network address dia? Okay, and then broadcast address. Network address dan broadcast address ni penting untuk you nak identify next PC punya host within the network. Kalau tak, tak betul kan. So sekarang network address dia apa? Always start dengan 0 kan. Cuma yang macam mana nak tahu start dengan 0? Yang first punya tu mesti start dengan minimum dia adalah 0, dan maximum dia bila semua 1. Maximum. So sama juga, cuma beza dia apa? Dekat sini je beza, 25 je. So 192.168.25.0 network address, and then dia punya broadcast dia 192.168.25.255. Okay, simple kan?
Yang ini kelas C punya kelas C. Kalau kelas B punya macam mana? Awak nak buat kelas B punya. Yang ini kelas B punya. Macam mana nak buat? Katalah kita ada host, kalau kelas B punya start daripada apa? 128 sampai 192. Kelas B punya So kelas B 128 sampai 192. 191 lah. Okay, so kita ambil 190 lah. 190.16.0 taruhlah dekat sini dot 10. Ni slash. Kalau kelas B punya apa? Slash 16. So sekarang ni macam mana awak nak identify ni network address dengan broadcast address? Okay, ni awak kena, tadi dah faham kan? Okay, awak kena tentukan apa dia punya. First dia punya net mask dia dulu, pemisah di antara apa? Network portion dengan host portion. So 16 ni maksud dia apa? Ni 8 bit, ni 8 bit, so 16 Jadi ini adalah apa? Dia punya network punya tu bahagian. So 190.16 is the network. So kita tinggal cari ni je. Okay, tapi kita memang tahu kan, beginning ialah semua kosong. Okay, walaupun dia 16 bit yang dekat sini dia guna, tapi semua 16 bit tu adalah kosong. So kita dah tahu lah kan, ini kosong, ni kosong. Kemudian yang last kali, broadcast. Bila semua satu, kalau 8 bit dekat sini semua satu, dan 8 bit sini semua satu, kalau semua satu, bilangan dia, nilai dia berapa? In decimal 255. So dan kita dah tahu dah. Okay, so dia punya broadcast dia ialah berapa? 190.16.255.255. So kalau macam tu, kita dah boleh tahu dekat mana apa host yang kita boleh create for another host. So yang ini contohnya ni host for PC C, ni dia. So then untuk PC D kita boleh bagilah, PC D kita boleh bagi within the range. So tak boleh lebih daripada 2 ni. Okay, 2 ni 25, maknanya maksimum 254 kat sini. Minimum dia ialah 1. Maknanya kosong ni untuk address, network address kan, so tak boleh digunakan. Tapi kita dah guna 10, kecuali 10 sahaja. Maknanya any number 190.16.any tu. Ni antara 1 hingga 255 kat sini. So awak boleh pilih berapa? Mungkin 11 sampai 254. Still within dia punya range, PC range. Okay, right, so ni dah tahu kan. Yang A pun sama juga. So kita dah tahu macam mana nak configure. So nak identify dia punya network. So sekarang ni yang telnet tu, again ni 100 kan. Kita nak telnet daripada sini, kita dah boleh letaklah dekat sini. Dia 192.168.2. Kecuali yang 100 tu 10 lah. Kita letak 10.24. So then you tinggal configure telnet je lah dekat sini. Kita dah switch ni kan, kita dah create dia punya VLAN dia kan. So kita dah bagi IP address belum? Oh belum bagi IP address lagi kan. So kita bagi IP address lah. So first enable dulu. Masuk dekat mana? Masuk dekat privilege punya admin. Lepas tu kita config terminal. Baru kita pilih pilih port dia ni. Port dia berapa? Bukan pilih port, interface dia, VLAN dia. Sebab kita dah create new VLAN tadi kan. So interface, kita create VLAN tadi. Interface VLAN berapa? 2 kan. Okay, so and then kita bagi IP address. So IP address, kita IP address dia berapa? 192.168. Berapa tu? .2.100. And then network mask dia lah 255 8 bit, 255 8 bit, 255 8 bit, jadi 24 bit. Enter. So okey lah, dah selesai. Okay, and then no shutdown untuk kita activatekan dia. Dah selesai. So basically kalau kita ping daripada sini dah boleh dah ni.
So PC ni kita kena bagi IP dulu, pergi dekat desktop PC IP, then kita letak 192, gunakan static 192.168.2.10 kan, tu 10 10 then automatically dia tu. So okey lah, dah selesai. Kalau kita ping daripada sini pergi command prompt ping, boleh dapat tak 192.168 okey. Dot kita masih, kita tak configure dia punya port dekat dalam VLAN tu, tapi dua-dua dalam VLAN 1 ni okey, tak ada masalah. Okey, so 2 dan berapa, 100. So dia tak boleh lagi. Yang second mungkin okey. Okey, kalau tak boleh lagi, then kita kena configure lah. So sebab apa, sekarang ni kita ada VLAN 2 up, tapi apa nama, kita punya port ni semua dalam kita belum bagi lagi untuk VLAN 2. Sekarang kita pilih port daripada mana-mana antara 1 hingga 24 ni, fast internet ni, fast internet 0/1 sampai fast internet 0/24 tu, kita pilih mana-mana untuk kita assign dekat VLAN 2. Baru okey. Okey, ni VLAN 2. So then cara dia ialah yang kita config tadi, kita ambil port, contohnya kita ambil port untuk telnet punya, kita ambil port 24. Ni kita select now interface fast internet 0/24. Ni config, under config ni kita pilih port tu, dan kita kena assign dia sebagai access. Sebelum ni kan kita ni kan ada antara 2 access ataupun terang kan. Tak, access ni untuk PC ataupun untuk host. Jadi kalau terang jadi mode terang, yang ini untuk untuk bridge. Okey, ni kita nak access, so kita access, and then kita nak bagi dia VLAN 2, bukan VLAN 1, VLAN 2. So then switch port access VLAN 2. Okey, so then kalau kita try semula, okey, dia akan dapat lah. Make sure saya punya macam tak okey je. Okay. Tapi kalau you nak tahu dia okey ke tak okey, just hoverkan dekat sini, tengok you punya port 24 tu. Port 24 dekat dia down, port 24 tu down. Okey, maknanya tak okey lagi port 24 tu. Kita kena upkan dia. Ni upkan, pergi dekat port 24 ni, dia tak up ni, kita no shutdown. Dekat sini dah interface no shutdown lah. No shut. Okay, and then kita tengok lagi sekali, dia masih down lagi. Okay, I'm not sure kenapa, tapi dia sepatutnya up dah slash port 24 tu. Okay, so saya kena download yang lama punya kot ni, mungkin dia tak berapa tu, sebab dia tak masuk kan, dia tak bagi full punya tu access. Okay, sebab anyway cara dia tu you dah boleh. Okay, so ini port berapa ni? Oh, patutlah tak dapat, kita tak ni. So saya tarik ni masuk dalam port 24. Okay, alright, and then saya try lagi sekali. Okay, first second time dia okay, nampak So tadi kita guna port 24, tapi kita masuk dekat port port 1. So of course dia tak dapat kan. Nampak tak? Up dah sekarang. Fast internet 0/24 dia dah up, and then VLAN 2. Tadi kita cucuk dekat port 1, definitely tak dapat lah. Ni port 1 by right dekat port ni kan. Okay, so ni okay. So ni yang telnet punya. Sekarang berapa? 3 dah. Panjang juga kan. Okay, right. So yang ini baru satu soalan pun dah berapa banyak dah masa kan. Kemudian yang ini awak carilah. Okay, dan yang ini switch configuration command, entering privilege mode. Yang ini simple je kan. Yang ini apa? Enable.
enable. Tak apalah, ini enable. Ini enforcing console password. Ni login. Awak kena buat apa? Dia punya password configuration dulu. Okay, macam mana nak buat password configuration? Simple je kan. Pergi dekat sini. Ni saya close dulu. Ni PC punya. Yang sini console password kan. Console password, pergi CLI. Awak kena exit dulu, tapi exit sampai habis. Exit. Okay. Dan config. Masuk config lah. Patutnya dekat sini config, dah tak payah. Config. Lepas tu untuk password punya, console punya, awak kena apa? VTY kan? VTY console. Okay, so tengok dekat lab balik lah. Okay, saya tak ingat dia punya tu. Tapi VTY password punya tu secret, bukan secret. Sekejap, saya check dulu. Lab 2, lab 3. Okay, kena ingat lah. Tapi you punya open book kan, tak ada masalah. So ni console kan. Enable secret. Ni untuk ni untuk yang privilege mode. Yang ini console punya line, console 0. Kemudian password, and then you punya password. And yang ini enforce login. Okay, next. Soalan dia ni dah okay kan. Show VLAN configuration. Show VLAN configuration dekat dalam you punya tu juga. Tapi kita tak, dia ada juga dekat sini juga. Untuk yang show punya tu dekat sini, host configuration ni show interface. Show untuk interface. Cara dia adalah untuk VLAN, show VLAN aja. Sini dia tak tunjuk, tapi you boleh tunjuk dekat sini. Contohnya CLI. Ini kena exit daripada config dulu tapi. Okay, ni show. Lepas tu untuk VLAN punya, just VLAN aja. Kalau you nak tahu apa yang you boleh show, macam ni kan, show VLAN. Kita dah ni tak, ni belum, ni dia masih ada kat sini lagi. Yang ni config punya ni, tak tahu kenapa kita ni mungkin Windows kot, Windows 11 ni tak belum betul lagi. So that's why dia tu. So ni lah show VLAN. Ni siapa nak masuk? Okay. So and then so tu pakai show VLAN show VLAN aja. Show VLAN untuk VLAN punya. Kalau nak tahu juga yang lain, tekan show. Ni saya exit dulu. Exit. Tekan show. Exit. Exit dia. Tak tahu kenapa dia tekan show. And then tekan question mark. So and then you boleh nampak apa lagi dia punya command selepas pada show ni. So dekat sini dia ada ARP, access list, CDP, DHCP, flash, history, host, IP. Mana show IP boleh dapat lagi more. Enter. And the MAC, port, NTP. Last sekali VLAN kan. Banyak lagi tu nampak VLAN. BTP ni trunking protocol, kita belum masuk lagi. Okay, ini mungkin PBL 1 kot ni. BTP ni trunking protocol. BTP. Okay, so tu dia punya show punya. Lepas tu soalannya lain. Ni yang awak kena calculate. Ni soalan 4. Okay, calculate IP address. Saya dah tunjuk dekat awak tadi kan. Contoh kita ambil yang nombor 2 je dulu. Okay, so untuk yang nombor 2, 192.168.200.20. Okay, ni host punya IP. Host punya IP apa dia? 192.168. 168. Berapa? 200. 200 ke berapa tu? 200.20.20/2024. First awak kena tengok, awak kena cari apa ni? Network address network address. Okay, network address kan. Network address tu mesti pangkal So simple je. Awak tengok yang
last ni 24 ni, slash 24 maksud dia apa? Ni 3 yang pertama. So yang last ni adalah 8 bit ataupun simple je 32, tolak 24, 8. Okay, ke semua 88 bit tu adalah kosong. Kosong lah kan, simple. So network address adalah 192.168.200. Dia mesti nak sama 3 yang pertama sebab 24 ni 8 campur 8 campur 8, 24. Okay, .0/24. Ini network address ni. Kemudian cuba yang 72 punya 172.16.110. Okay, 172.16.110 slash 16. So network address dia apa? So network address dia simple je. 2 yang pertama 16 kan, sama 172.16 sama 192.168. Dan pangkal mesti 0.0. Dah simple je kan, dah dapat dah. Okay, next. Yang kelas A punya 10.9.118. Okay, kelas A punya 10.9.118. Kelas A punya slash 8. Okay, jadi simple ni pun sama. Address, network address dia apa? Satu sahaja 8 bit. Ni mesti sama. Yang lain semua kosong. Okay, 3 kosong. Dah selesai kan. Simple sangat soalan dia kan. Ni pun sama juga. Ni cuba slash 16. Ni sama. Sekarang yang broadcast punya. Okay, kita ambil yang pertama punya broadcast sama ni kan. Okay, kita ambil 192.168.100.10. Okay, 100.10 itu broadcast punya. 192.168.100.10/24. So broadcast dia apa? Broad dia, address dia dah apa? Dia yang last tu mesti yang maximum punya full, semua satu. Yang last tu adalah 32 di 8 bit kan, 8 campur 8 campur 8, sini 24 kan. So yang last tu adalah 8 bit ataupun 32 semua sekali, 32 bit tolak 24 dapat 8 bit. So 8 bit 88 tu semua satu. Kalau 88 semua satu, dia 255 kan. Dan 3 yang pertama mesti sama, 168.100. Dah selesai. Simple kan. So soalan untuk test 1 kan, simple sebenarnya, sangat-sangat simple. So tak ada masalah kan, boleh buat kan. So sekarang ni kalau soalan dia soalan okey, ni tak ada soalan sini. Ni draw a topology of four LANs in a company that best suited to the requirement conditions for implementations of a LAN that using static routing services given one Cisco multi-layer catalyst switch and 2-layer switch, 2-layer 2 switch. Each layer 2 switch should connect to two LANs which use full C IP address. Kena create dia punya tu topology untuk company ni. Dia suruh awak buat, dia kata 4 LAN, 2 switch, satu multi-layer switch atau catalyst switch, satu lagi and 2-layer switch, 3 switch. Okay, connecting to 2 switch yang biasa punya, connecting to 2 full C IP address. Simple je. So awak ada dekat sini awak ada switch. Ni switch ni, yang ini nama dia catalyst switch. Yang ini, yang 4 segi ni, multi switch, multi-layer switch. Ni catalyst switch. Kemudian ada 2 lagi yang biasa punya. Okay, kemudian dia kata apa? 2 ni 2 LAN. Ada 2 LAN. So kita boleh letak sini LAN 1, ni LAN 2, LAN 1, LAN 2. So simple je lah. Okay, so kita just tarik je PC dekat sini. Bukan router, PC je sini. PC, tarik PC. Yang ini untuk LAN 1, sini LAN 2. Jadi kita ambil 2 lah. Sini LAN 1, ini LAN 2.
je. So kita tarik je sini, LAN 1, LAN 2. Yang ini pun sama juga. So just kita copy je, tarik, select, and then kita just drag kat situ. Okay, so yang ini LAN 2, LAN untuk ni, LAN 1, LAN 2. Ni LAN 3, LAN 4. Simple je kan. So ni LAN 1, LAN 2, LAN 1, dan yang ini LAN 2. Saya nak tarik. So ni LAN 2, dan sana LAN 3, LAN 4. So saya just tarik je, LAN 3, LAN 4. Okay, so dah selesai macam tu je. So apa yang awak kena buat ialah awak sambungkan aja. Yang ini pakai kabel ni dan taruh address dia. Okay, yang ini pergi dekat sini again. Okay, dan ini pun sama juga, selesai. Okay, so and then of course dekat sini awak kena sambung, dan dekat sini pun kena sambung. Okay, dah selesai. Tinggal taruh je IP address full C class. So LAN 1 kita ambil 1, LAN 2 kita ambil 2. Jadi yang ini adalah kita ambil yang satunya C class punya 192.168.0/24. Full C class tu maksud dia apa? 24. Kalau yang tak full tu maksud dia apa? Selain daripada 24. Mungkin kecil lagi ya. Bilangan host dia awak kecilkan daripada 8 kepada 7 bit. Kalau 7 bit jadi dekat sini berapa? 25. Tinggal yang remaining 7 tu adalah host. Tapi dia nak full C class. Ni dia panggil full C class, 8 bit. Last tu adalah dia punya host ni. Okay, 168.2.0/24. Dan yang ini pun sama, 3.0. Okay, so dah selesai lah kan. So yang ini pun sama juga, 168.4.0/24. Okay, so right, so so okay lah kan. Ni mana yang ni awak tinggal letak je dia punya IP dia. So yang ini IP, awak boleh letak yang ini 192.168.3.1/24, ataupun kita simplifykan jadi .1. Okay, tapi kalau nak full pun okay, lagi baik .3. Okay, so kita just copy je, Ctrl C. Yang ini .4.1. Jadi tak payah configure pun tak apa kan. Okay, yang ini .1.1, yang ini .2.1. Okay, dan yang tu samalah, tinggal tukar je yang ni. Yang ini jadi ni 192.168.3.2/24. Okay, so kita just copy je yang ini. Okay, so dekat sini pun sama juga. So .4.2. So once you dah letak IP address, kalau you nak configure, you perlu configure. Tapi dia tak ada minta pun. Okay, dia tak ada minta apa-apa. But anyway, mungkin dia boleh minta sebab apa? You buat open book, and then you buat computer PC. So mungkin dia suruh show you punya IP assignment, which is yang ini, IP assignment. You punya IP assignment, show you punya IP assignment. Okay, and show your configuration for each mungkin each IP for LAN 1 ke. Jadi awak kena show configuration tu, maksud dia awak kena tunjuk yang ini IP config, ni tunjuk yang ini ni. So awak boleh letak lah ni apa, .1.1 kan. So 192.168.1.1, and then kena ada net mask dekat situ. Automatically dia dah bagi. Awak kena snapshot awak punya configuration ni. Okay, yang tu untuk PC 1, ni untuk LAN 1. Ni satu nak masuk.
your punya banyak yang disconnected ke apa masa semula. Anyway, I can't help you for that. Mungkin dia punya ni kan, dia punya data ke, problem ke. Tapi kalau boleh carilah yang stable punya internet ni. Jangan asyik masuk, kalau masuk je nanti problem. Okay, so ni so dah selesai yang ini kan. Kalau dia minta lah, kemudian kalau dia minta you buat ping test punya or connection test, buat lah. Macam mana cara dia. Contohnya yang ini dah buat belum? Belum buat lagi kan, belum set lagi. Yang ini dah set dah. Dan awak test dekat sini. Yang nombor 2 punya ni, PC yang ini. Yang ini berapa? 1.2. Okay, so just copy je lah yang ini. Ini 1.2, Ctrl C. Masuk dekat situ, desktop, IP config, Ctrl V, paste, automatically dia tu. Lepas tu awak ping. Macam mana nak ping? Dekat sini real time punya tu. Sini awak ambil yang ini, dia punya add simple PDU, klik sini. Kemudian awak klik pada PC sini dan PC sini. And then awak tunjukkan yang ini. Kena tunjukkan lah, betul lah. Yang ini PC punya tu. IP address tu kena full lah, kalau tak nampak full. Okay, .1.192.1. Okay, full. Bagi dia full. Okay, baru tu tunjukkan yang ini. Ataupun kalau awak nak guna yang ping punya pun boleh juga. Pakai sini command prompt ping. Ini daripada PC 1.1 192.168.1.2. So okey lah kan, dia sukses. So ni dia punya tu. So inilah dia bentuk soalan dia. Ni soalan apa ni? Soalan 3. Kita tak ni tak apa soalan 3. Oh, yang ini. Okey, soalan 3. Kita masuk sikit soalan 3. Saya minta 10 minit boleh? 10 minit je. Saya cakap tadi 50 minit je kan. Ni dah lebih dah kan. 10, dah lebih 10 minit dah. Lebih 20 minit dah. Boleh 10 minit je. So untuk soalan 3 dia kata apa? Shows router used to interconnect 6 LANs. So 6 LAN. Mana ada 6 LAN kat sini? Oh, okay. LAN 1, LAN 2, LAN 3, dan LAN 4, LAN 5, LAN 6. Okay. So basically dia punya LAN yang ada host dekat sini je, LAN 4, LAN 5, LAN 6. And then ni sama macam yang tu lah, dekat yang tadi tu ni. Soalan yang last tu, bentuk dia sama yang soalan last ni. Cuma yang ini dia suruh awak tunjuk apa ni? Dia suruh awak, okay, identify IP addresses for switch 4, fast ethernet 0/1 and fast ethernet 0/2 interface. So dekat sini switch mana tadi? Switch 4. Switch 4 kat mana? Switch 2, 3, switch 4. Switch 4. Fast ethernet 0/1, fast ethernet 0/2. So dia ada dua ni. So dia dekat sini dia bagi LAN 3. Jadi 172.22.0/0/16. So awak ambil je lah antara 0 hingga berapa? Range dia 16 kan, 255, 254 last kali So dekat sini can be any number. Between berapa? Sebab awak dah tahu dah kan, dia punya kelas, dia punya apa, IP range kan, host range tu. Kalau LAN ni 172.22.16, 2 ni mesti sama. 172.22 mesti sama. Yang last tu adalah untuk host. So untuk host tu start daripada 0 hingga of course satulah 0/1 hingga berapa? Ni dia punya host dia kan, 172 mesti sama. Yang dua yang last tu mesti, last kali ada 255 dan 254. Tu yang terakhir. So awak boleh ambil mana-mana je between this range. So awak boleh letaklah fast ethernet 1 ni kepada apa, yang ini awak letak berapa between range. Awak ambil 0.1 pun okey dah. 172.22.0.1/16.
Okay, ni dah selesai fast Ethernet 0/1. Now fast Ethernet 0/2. Yang ini apa? Range dia 16 juga. Sama 0.0. Sini 0.0 sama 22 26. So beza dekat sini je lah, 22 dan 26. So dan awak ambil yang 22 ni, tukar 22 kepada 26, dah selesai. Okay, simple je kan. Sebab range dia ni sama je. Yang ni range dia ialah sini, beza dia apa? Dekat mana? Dekat 22 kepada 26 je. Okay, betul kan? Kan? Dah selesai. So yang lain tu pun okey. Ni sama juga yang lain. Identify switch 2. Switch 2 yang ini. So dekat sini apa? 172.20.0.1. Sini 172.24.0.1. Dah selesai. Senangnya kan soalan dia ni. Soalan test awak semua senang. Okay, ni switch 3 sama juga switch 3 Switch 3 ni pun 172.21.0/0.1/16. Ni 172.25 dekat sini tapi bukan 21 ni 25. Sini 24 Sini 24. Sorry bukan 20 kat sini. 24. 172.24.0/1. Sini 172.20.0/1. Sini 172.25 bukan 0/0.1/16. Yang ini 21.0.1/16. Simple je. Itu dah habis kan soalan dia. Okay. Lepas tu dia kata apa? State the command used to configure multi-layer switch routing protocol. Ini belum buat lagi. Ni belum buat. Untuk routing multi-layer punya kita tak buat lagi. Okay. Tapi saya belum tunjuk lagi. Yang ini routing protocol. Yang ini PPL1 kot ni. Ni tak masuk lah. Ni routing kita belum masuk lagi. So tak ada. But kalau nak buat pun simple je. Dia punya configuration dia routing punya. Tapi kena guna catalyst switch lah. Catalyst switch tu yang ni. Ni catalyst switch. Ni semua catalyst switch. Multi-layer switch. Multi-layer switch untuk routing punya. So untuk review punya, again awak kena baca apa? Dia punya dia punya modul. Kena baca chapter 1 to chapter 3 lah kan. Chapter 1 chapter 3 ni chapter 1 sampai chapter 3. Chapter 1, chapter 2, chapter 3 dan data layer sampai ni je. Chapter 4 tak masalah. But by right chapter 4 tu sebab dia LAN kan. Ni chapter 4 ni. Chapter 4. Patutnya masuk ni dalam lab lah sebenarnya. Lab yang cakap-cakap ni dia punya apa tu comprehension ni tak masalah tapi ada juga ni server peer-to-peer ada virtual LAN. Virtual LAN pun kita dah bincang juga kan virtual LAN. Okay, tapi tak ada kot soalan dia yang ni banyak-banyak ni kan. Tapi tak exactly macam ni lah kan. Dia twist sikit lah soalan dia. Contohnya kan dia ni advantages of wireless LAN punya. Mungkin dia tak minta directly kan, list advantages of wireless LAN, list disadvantages. Mungkin dia tak buat macam tu lah. Okay, dia soalan dia mungkin dia tricky sikit. Contohnya kan, dia bagi senario, lepas tu awak kena elaborate lah. Contoh apa? Contoh kalau katalah untuk kita nak understand how do we choose wireless LAN instead of wired LAN. Okay, so dia bagi senario. Contohnya in one company dia ada dia ada operation dekat production dia lah yang melibatkan electronic or electrical noise. So kalau ada electronic or electrical noise in terms of mungkin wave lah kan, in terms of wave, sama ada
electrical punya, electromagnetic wave dekat electrical punya tu. Macam dekat TV kan, kalau TV sama ada LCD ataupun yang lama punya CRT, bila awak duduk dekat-dekat, dia ada electromagnetic punya radiation. So dia akan effect apa, dia punya wired punya pulses data. So dia akan trigger, dia akan bagi noise dekat wired punya data. Dan dia juga bagi noise dekat electromagnetic punya tu, wave. Electromagnetic wave tu waveform lah, airborne punya tu kan. Macam wifi dia guna gelombang kan, radio punya tu. So in that situation punya, you tak boleh, maknanya it recalls your disadvantages of your wired and wireless kan. So tak sesuai dekat area yang ada macam tu banyak noise. So mungkin dia akan minta which technology, media technology yang suitable for that conditions. So then you boleh find out lah. Kalau dua wire or wireless tu tak boleh because of the disadvantages dia, prone to noise, then you kena cari option dia. Option dia ialah the best is fiber optic. Dia tak kena apa-apa fiber optic unless melibatkan cahaya kan. Tapi fiber optic ni dia tak boleh dibengkokkan. Kalau dibengkokkan, definitely dia akan rosak. So fiber optic punya disadvantage dia lain lah. So it talks about the disadvantage and advantages of media, certain media. Might be in your physical punya tu kan, sebab physical chapter 2 kan. Okay, so dia tricky sikit lah, sebab you punya ni open book kan. So that's it for review. Sorry for ni kan, lambat kan, 3.24, 3.30 dah. Saya bagi tahu 50 minit je kan. Okay, barat 50 minit, pukul 3 dah selesai. Sekarang lebih setengah jam. So okay, ada soalan tak? Saya Sir. Ya. Untuk soalan yang tadi, yang multi-layer, we need to show, we need to set the IP address, right, sir? Kalau dia minta, so untuk 6 markah, dalam test kita kena tunjuk apa? Tengok dia punya soalan lah. Kalau dia minta, dia punya tu, ni dia minta topologi je kan, dia minta topologi saja kan tadi tu. Ni kan, draw a topology, lah, buat topologi je. Kalau dia minta and show your IP addresses assignment for each for each LAN, so dan you kena tulis lah. Yang ini sikit je, 5 markah, dia nak topologi saja. Kalau dia minta sekali ni, dia punya ni, you kena bagi dia punya IP address punya tu, you punya IP address assignment. Kalau dia tak minta, selamatlah. Okay, dia draw topologi sahaja. Maknanya you tunjukkan dia ada LAN 1, LAN 2 for one switch, another LAN, another 2 LAN for another switch. Simple je. And then that is 5 marks. Kalau ada topologi and then dia ada dia punya network IP address assignment, itu lebih lagi lah. For each, maybe half dekat sini, half, another half, another 2 punya ni 2 marks added. Kemudian yang ini another half, 1, 2, 3, 4, another 4 marks, half, 2, 4, jadi 6 markah. Jadi instead of 5, mungkin 10 markah lah. Ni complete. Okay, tengok soalan lah. Ada lagi tanya? Simple je kan. And then you punya tentative date bila? Tentative date saya tak ingat berapa bulan. Tentative date check lah. Important dates. Assignment 1 saya belum letak lagi kan, tapi dah ada. Test 1 12 ataupun 19 Mei. Ada masa lagi kan. Hari ni 1 bulan lagi. Okay, bulan April 20 kan, lagi sebulan. Tapi you dah ready by right. Mungkin boleh tengoklah yang satu lagi 2 section tu 4 dengan 5. Kalau dia dah ready, kita mungkin buat awal lah, bukan 12 19, mungkin buat 5,000 LAN ke. Tapi you dah ready kan. Okay, anyway, you must be ready by now lah. Okay,
Thank you for attendance today. Again, make sure you all put in to attendance tu. Ni kena tu lah. Lagi 3 orang tak ni tak record attendance. So jangan miss attendance. Kalau lewat pun buat juga. Okay. Saya tak tengok dia yang dekat sini. Saya tengok yang awak attendance je. Yang by right saya kena tengok sebelum ataupun right after or during class tu you kena recordkan. After the class kalau ikut betul-betul saya tak nak terima dah. During before or maybe half an hour before and during the class patutnya lah. Tapi saya tak tengok pun dekat sini as long as you tu. Sebab saya tak nak bagi awak problem ni. Nanti besok kalau you just in case lah kan, you terlupa 3 kali je you miss, you tak boleh ambil exam, problem lah kan, kesian pula awak. Okay, that's it for today. Thank you for your attention, attendance. Alright, okay. Terima kasih, Prof. Yes, sir. Okay, bye. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Prof. Okay. Thank you, sir. Thank you, sir. Alright, bye. Thank you, sir.